Sebaik namanya diumumkan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berperanan sebagai Hal Ehwal Agama Islam, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal sedar beliau berdepan amanah besar dalam memartabatkan Islam di negara ini. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Paribunta itu beberapa kali mencetuskan kontroversi serta menjadi kecaman segelintir pihak yang melemparkan pelbagai tuduhan terhadap kredibilitinya. Namun dari sudut lain, anak kepada Mursyidul Ampas pertama Allahyarham Tuan Guru Yusof Rawal sudah merangka pelbagai strategi sejak 2016. Wartawan Syazwan Emsah berkesempatan menemui bual naib Presiden Parti Amanah itu menerusi Cafe Ahad minggu ini. Banyak perkara yang terlintas. Pertama, kemenangan Pakatan Harapan itu secara umum itu sendiri adalah satu yang tidak terduga. Kedua, kepercayaan yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk melantik saya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal agama juga adalah satu yang tidak diduga. Saya telah jelas bahawa kedatangan kami adalah untuk membawa perubahan. Tidak terkecuali perubahan itu juga terkesan kepada pentadbiran Islam. Yang banyak isu-isunya pun telah saya bawa ketika saya menjadi ahli parlimen sebagai pembangkang. Jadi tidaklah saya masuk blank. Kerana saya sudah pun membuat berbagai kajian tentangnya selama 10 tahun sebelum ini. Dan amat mengetahui apa masalah-masalah yang dihadapi. Jadi bila saya jadi menteri, ia memudahkan saya untuk memahaminya dengan lebih cepat apa isu-isu dia. Dan sebahagian besar tentang konsep saya kepada pentadbiran Islam sudah pun saya tulis buku-buku. Yang paling epik bukunya ialah Islam dalam Kepelbagaian, di mana dalam buku itu digambarkan tentang bagaimana kalau politik baru ini mengambil alih kuasa, apa yang kita nak buat dengan Islam. Maka lahirlah buku Islam dalam Kepelbagaian yang ditulis tahun 2015. Kita menang 2018. Mana 3 tahun dah saya fikir. Jadi bila saya masuk, semua yang dah ada ni kita kekalkan, tetapi perlu direformasikan, perlu diperbaiki. Maka JAKIM salah satu saya boleh bagi contoh, dan ini satu kejayaan kita setelah menjadi kerajaan, yang mana JAKIM itu telah kita orang kata reformkan, bermula dengan satu yang begitu objektif dari sudut pentadbiran. Apa JAKIM ni kita nak atas asas landasan apa dia nak bergerak sebagai satu institusi besar Islam yang menyelaras pentadbiran di peringkat federal. Maka lahirlah usaha kita memperkenalkan 3 teras, iaitu membawa naratif Islam yang rahmatan lil alamin dengan segala makna yang terkandung dan disiplin yang ada di dalamnya. Yang kedua, kita mahu cara berfikir, membuat keputusan dan dasar yang kita nak turunkan mestilah ada satu nilai maqasid dalam pemikirannya. Contohnya, bukan sahaja kita membuat undang-undang, tapi adakah tercapai maksud yang lebih besar dan utama dalam undang-undang itu, seperti keadilan, kemanusiaan, kesaksamaan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita sebut tentang model Malaysia. Bahawa setiap apa tindakan kita di JAKIM ke dan agensi lain, mestilah akhirnya menghasilkan satu keunikan produk itu hasil Malaysia. Islam dalam konteks realiti Malaysia. Memang menariklah sebab menjadi anak kepada seorang tokoh besar dalam politik tanah air, apatah lagi sebagai pemimpin nombor 1 kepada sebuah parti Islam, PAS, dan saya sendiri terdidik di dalam lingkungan itu. Saya membawa legasi yang berat untuk saya teruskan, kerana orang akan selalu membuat perbandingan Mujahid dengan ayahnya. Saya selalu kata
Saya tak usah kata nak buat perbandingan, saya kuku dia pun tak sama dengan saya kata. Macam mana kamu letak satu legasi besar ni pada pundak saya? Saya kerdil berbanding sangat dengan kehebatan legasi. Cuma saya diajar oleh ayah saya untuk senantiasa menjadi orang yang menyumbang dengan kebaikan tanpa mengira kaum, agama dan bangsa, dan meletakkan Islam itu sebagai panduan hidup. Alhamdulillah, syiar itu akan kita terus mantapkan, dan sebab itu saya ada model Malaysia. Jadi kalau orang kata sekarang kita nak memantap atau kita nak mengurangkan, tak betul lah. Dengan meletakkan model Malaysia itu sebagai teras saya, tidak boleh tidak saya meletakkan kemartabatan Islam itu di mata dunia dalam konteks negara kita. Tapi ada satu isu lagi yang lebih besar daripada sekadar syiar, iaitu syariah. Ada dua beza. Syariah itu sendiri adalah satu perdebatan dalam soalan. Bila orang kata kamu ni nak buat syariah ni, orang akan kaitkan buat syariah itu buat hudud, kan? Bila kata hudud, syariah, syariah, hudud. Soalan saya, betul ke? Jadi, tapi itulah. Jadi bila kalau diletak standard itu, lalu ditanya kita, kamu ni nak perkuatkan syariah ni dengan makna nak buat hudud tak? Itu susah lah nak jawab. Sebab tak betul. Sifir itu tak betul. Syariah adalah hudud. Hudud adalah sebahagian daripada undang-undang jenayah syariah. Barulah betul. So, tentu dalam masa 6 bulan, 8 bulan ini, saya menganggap dari sudut orang ramai, adakah mereka faham? Saya tak boleh kata ya lah, sebab dia melibatkan satu program yang besar. Dan dalam masa 6-8 bulan ini, kami hanya lebih menumpu kepada meletakkan batu-batu asas bagi membina dasar baru ini, rahmatan lil alamin. Tapi JAKIM sebagai agensi utama yang membawa idea ini ataupun yang akan membawa idea ini, sudah pun menerimanya dalam plan strategik mereka. Ini satu kejayaan lah. So kita terpulanglah kejayaan itu diukur bagaimana. Kalau nak kata adakah kejayaan ini semua orang faham rahmatan, jawapannya tak lah. Itu satu lebih kepada persepsi. Apabila kita dihantui oleh serangan-serangan yang tak henti-henti sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya, bahawa Pakatan Harapan ni anti-Islam, Pakatan Harapan ni tak nak berjuang Islam, habislah orang Islam, orang Melayu kalau Pakatan Harapan menang. Itu dimomokkan, bukan soalan hari ini. Dah 10 tahun dulu dah. Saya tahu dah, saya duduk dalam politik lama dah. Itu je lah serangan dia. Balik-balik baik dengan DAP, anti-Islam. Bila anti-Islam, habislah kita. Baik-baik serang, DAP ni anti-Islam. So siapa kawan dengan DAP bermakna dia bersekongkol dengan Islam. Itu satu doktrin yang seolah dah dirancang. Bukan soal betul tak betul. Itu satu perancangan untuk memburukkan nama baik. Dululah kami pembangkang. Tiba-tiba yang diburuk-buruk tu menang juga. Menang juga. Maka dah 8 bulan, setahun lah kita jadi kerajaan. Ada tak tengok JAKIM dihapuskan? Yang saya dah jawab dah tadi. Dah setahun lah kita jadi kerajaan ni. Ada tak nampak Islam ni semakin kurang? Saya rasa tak ada.